الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا rabbal alamin. Okey. Jadi mengikut perancangan malam ini kita teruskan perbincangan untuk soalan kadar tidak balas. Hari ni kita nak fokus tengok bahagian esei lah. Untuk bahagian struktur kita dah selesai bincang di sekolah. Okey, untuk pelajar yang daripada Kedah tu kita gunakan soalan-soalan trial negeri-negeri seluruh Malaysia yang mana ada lah. Pelajar-pelajar dah dapat. Kalau belum ada tu boleh download je. Senang. Boleh minta cikgu. Okey, jadi kita tengok sikit kat sini mengikut analisa daripada Mr. Bolton Lai ni. Kita tengok mana dia kadar tindak balas. Tak jumpa pula. Kita search ya. Reaction. Boleh nampak slide ni, paparan ni. Reaction, rate. Rate of reaction. Mana dia rate of reaction? Tak muncul. Rate of reaction. Gitu dia. Okey, jadi kalau ikut kat sini boleh nampak ni boleh nampak ada respon sikit. Nampak boleh. Okay. Jadi mengikut kat sini ada 3 negeri kat sini. Rasanya banyak lagi rasanya kalau rate of reaction ni. Jadi perhatikan dia bagi tanda hot kat situ tanda hot kat situ menandakan soalan hot ni, soalan yang kerap keluar kadar tindak balas dan kemungkinan keluar tahun ini, yang mana negeri Melaka, Kedah dan juga Negeri Sembilan ada soal berkenaan dengan rate of reaction. Ada lagi tak lain-lain? Jadi kat situ dia tak tulis fokus apa kat situ. Alright, tak apa. Kita tengok soalan negeri yang kita ada sekarang. Okey, kita patah balik semalam bab 8, kita patah balik kepada bab 7. Okey, jadi kadar tidak balas ni semua sebenarnya dia tak susah sangat, cuma dia sangat teknikal ada pengiraan, ada konsep-konsep yang perlu difahami. Jadi ini adalah soalan struktur, kita dah selesai. Jadi adakah ini mula ini ID? Okey. So kita mula dengan soalan Terengganu. Nampak tadi kalau ikutkan analisa kat sini tak ada dimasukkan Terengganu kan? Mungkin dia masukkan awal sikit ni rate of reaction ni. Okey, jadi kalau kita lihat ini adalah soalan esei lah. Mungkin bahagian B, nombor 9. Kalau nombor 9 maksudnya bahagian B. Okey, 9 dan 10 bahagian B. Pilihan pilih salah satu. Okey, so soalan Terengganu nombor 9, situasinya yang tak muncul pula. Okey, situasinya tengah memanggang 500 gram daging. Jadi jisim daging telah fix kat situ, dimalarkan. Okey, maksudnya A dan B ni dua-duanya 500 gram, setengah kilo. Okey, cuma ni ada dua situasi. Yang pertama dan yang kedua. Okey, jadi yang pertama kita tengok sebelah kiri ni. Apa beza kiri dan kanan kelas? Apa macam okey ke Mike? Apa macam berdesir? Okey Okey je. Okey. Nazran. Wakil. Apa beza A dan B tu? Daging yang itu dia nipis. Nipis.
Potong kecil lah, potong kecil. Okay, jadi faktor apa Nazran yang tengah kita fokus sekarang? Faktor apa? Luas permukaan. Luas permukaan, iaitu saiz lah kan. Faktor saiz yang mana saiz akan mempengaruhi jumlah luas permukaan surface area. Okay. So berdasarkan Rajah 9, dalam situasi manakah daging akan masak dengan lebih cepat? Dan nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar untuk memasak daging itu. 2 markah. Jadi soalan esei tengok peruntukan markah. Jangan bilik esei je soalan A9A ni satu muka surat. Kan? 2 markah maksudnya 2 isi penting. Yang mana kita nak jawab, yang pertama 1 faktor. 1 markah. So tadi kita dah bincang faktor saiz. Okay, faktor saiz. Kita ada lagi faktor suhu, kita ada faktor kepekatan, kita ada faktor kehadiran mangkin kan. Jadi sekarang faktor saiz. Okay, dan soalan seterusnya, dalam situasi manakah? Jadi jawapan adalah situasi A. Jadi 2 markah kat situ. Kita cuba lihat adakah, sekejap kita tengok jawapannya. Alamak, jawapan tadi apa? Perlis kan? Terengganu. Okey, jadi kita lihat skemanya. Ni adalah skemanya. Okey, jadi sama macam kita bincangkan tadi. Okey, situasi A tak ada jawapan lain. Okey, cuma untuk pilihan faktor itu selain pada saiz, kita boleh ceritakan pasal jumlah luas permukaan, surface area lah, JLP atau jumlah luas permukaan. Jadi ini adalah ayat-ayat yang diterima. Jadi yang dirisaukan seandainya awak jawab luas permukaan saja. Dirisaukan tak ada markah kat situ. Cikgu tak tanda kimia, jadi mungkin tak boleh nak komen lebih lah. Kalau dalam sains dia perlu ada parameter kat sini perlu ada parameter. Alright, so itulah dia 2 markah. Jadi tak payah hurai lebih-lebih. Okey, B, jadual menunjukkan maklumat tentang bahan tindak balas dan suhu. Okey, jadi highlight kan. Okey, sekarang faktor suhu pula. Okey, dalam 3 eksperimen. Okey, jadi kita lihat eksperimen 1. Okey, kita perhatikan eksperimen 1, 2 dan 3. Okey, kita tengok kat sini 1 ketulan, 2 ketulan. Okey, kita nak tengok apa yang diubah-ubah kat situ kan, ketulan. Okey, ketulan juga. Jadi tiada faktor saiz diubah sesuai kat sinilah, sebab jelas dia nak ubah suhu kan. Jadi faktor suhu yang telah dikaji sekarang, cuma kita perhatikan isi padu mesti sama dah kat sini. Okey, cuma perhatikan pada kemolaran, kepekatan 0.5, 2, 0.5, tetapi yang ketiga ini dia menggunakan 1 mol. Maksudnya yang ketiga ini, kita tengok suhu 45. Okey. Yang ketiga ini dah suhu tinggi. Yang lain 135, yang 2 45, yang ketiga 45 dan juga kepekatan dia double. Kan? Tadi 0.5 ni jadi 1. Jadi pemerhatian dia, ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Itu kita ringkaskan pemboleh ubah bergerak balas PB, ini PM lah yang kita ubah sesuai. Ada 2 yang diubah kat sini, satu lagi
kepekatan. Alright. Jadi masa yang mana paling singkat? Kita nampak kat sini paling singkat adalah eksperimen 3. Okey, jadi soalan pertama. Okey, soalan pertama ditanya apa yang dimaksud dengan kadar tindak balas dan nyatakan nama gas X yang terhasil. Jadi style soalan terganu ni dia terus tanya dua dalam satu kan. Satu dia tanya maksud, satu markah. Okey, yang ni perlu spesifik ataupun boleh secara am? Kita nak bagi ni. Boleh tak kita nyatakan secara am saja maksud kadar tindak balas ni? Boleh. Boleh sebab? Dia tak tanya berdasarkan eksperimen. Dia tak tanya berdasarkan eksperimen. Okey. Jadi kita boleh gunakan definisi am kadar tindak balas. Kita lihat kat situ. Okey, iaitu perubahan kuantiti bahan tindak balas, bukan basil, hasil atau hasil tindak balas per unit masa. Jadi ikut skema ni lah. Okey, masih ada di screen kan ni semua Cikgu risau dia terstop je presentation. Kalau ada kalau dia terstop presentation maklumkan sebab cikgu tak buka dua screen ni. Okey, jadi kat situ B1 adalah jawapan secara am diterima. Apa kata kalau awak jawab secara spesifik? Okey, contoh soalan tanya, berdasarkan eksperimen apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Jadi, kita kena spesifikkan kadar tindak balas adalah perubahan ataupun penambahan. Perubahan apa? Perubahan kuantiti apa yang kita ukur sekarang? Gas. Gas kuantiti gas pada masa. Dia ada bagi tahu masa tak? Tak ada okey. Jadi kat sini tak ada. Dia hanya bagi tahu untuk mengumpul 50 cm padu gas. Masa untuk mengumpul 50 cm padu gas. Okey, jadi seterusnya soalan yang kedua tadi tanya gas apa Okey, jadi kita tengok kat sini kalsium karbonat. Okey, jadi kalsium karbonat. Jadi bagi yang lupa, ingat tengok balik dalam kalsium karbonat ni apakah yang paling hampir kan? CO3. Yang paling hampir gas dia adalah CO2. Okey, macam tu kalau nak tembak pun kan. Cuma kalau kita tengok ini adalah logam karbonat. Logam karbonat dengan asid, apa hasil dia Nazran? Logam karbonat dengan asid tindak balas akan menghasilkan apa? Ni garam karbonat ni. Garam. Tak bagi tahu nama am je. Garam lagi Air kan. Air. Okey. Jangan kan 2-3 hari nak periksa. Lepas tu satu lagi. Lepas tu lemak. Lemak. Jangan nervous mentang-mentang. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Takut-takut pula Nazran. Okey. Jadi kita ada jumpa lagi soalan dia. Nombor 2 tu. Jadi kat sini kalau ada masalah nak tahu nama hasil tadi, jadi problem lah nombor 2 ni. Soalan nombor 2 meminta tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik. Okey, jadi kita tengok kat sini berapa soalan yang ditanya. Satu, persamaan kimia. Okey, jadi yang kedua, hitung isi padu maksima bagi gas karbon dioksida yang terhasil dalam eksperimen 1. Alright. Jadi kat situ 5 markah. Jadi tak silap, kalau persamaan dia mesti 2 markah, iaitu kalau balance dapat full lah. Seterusnya hitung isi padu ni 3 markah. Jadi kena tahu pembahagian markahnya. Jadi jom kita lihat terus skemanya. Okey. Jadi perhatikan kat sini. Tukar color lah dah ni, merah dah. Okey, biru. Okey. Alright, perhatikan. Sini perlu balance. Ada 2 kan.
So andai kata awak tak balance kan, tak ada dua kat sini, maka hanya dapat satu markah untuk yang ni, formula kimia bahan dan hasil. Maksudnya formula setiap satu ni betul. Kalau betul, dapat satu markah. Dan kalau balance macam skema ni, kalau balance baru dapat markah yang kedua untuk balance equation. Jadi jangan ada lah yang tak balancekan persamaan. Dan tak payah tulis lah, tak payah tulis dia punya apa tu, keadaan gas, aqueous kan, melainkan awak betul-betul confident 100%. Okay, walaupun ada beberapa yang cikgu dengar lah, perlu ada setengah tahun perlu ada, tapi nak langkah selamat, kalau tak confident jangan. Sebab kalau tersalah, contoh kalsium klorida ni awak pergi hentam dia adalah solid, berpejal kan, jadi terus salah. Jadi hati-hati nak selamat tak payah tulis lah, melainkan 100% confident. Itu je saja pesan cikgu. Okey, jadi 2 markah kat situ. Macam mana pengiraan? Jadi kita tengok kat sini markah untuk pengiraan sebagaimana cikgu dah ulang-ulang. Okey, yang penting adalah persamaan kimia yang seimbang. Jadi ke atas kita dapat. Okey, kalau tak ada persamaan kimia seimbang, kemungkinan besar tak dapat full mark. Sebab apa? Sebab ratio awak salah. Lagi-lagi kalau ada yang 1-2 macam ni kan, ada 2 mol. Kalau semuanya 1, nasib baik. Okey. Jadi dalam pengiraan paling common pun jangan tinggalkan pengiraan untuk bilangan mol. Okay? Dan antara yang selalu berlaku, awak terus tulis sama dengan, tak ada tajuk kat sini. Jadi kita lihat kembali soalan ini. Okey, maklumat yang diberi. Okey, baca soalan. Mana tadi? Okey, kita baca soalan. Mana maklumat? Maklumat yang kita ada. Boleh seorang bacakan? Ani Kamila ada kat tangan ke modul tu? Ada? Ada. Okey, jadi kita macam biasa kita nak tulis atas ni kan, maklumat. Jadi itu style yang cikgu ajar lah. Okey, apa yang maklumat kita ada? Silakan. Ani Kamila. M cikgu. M untuk SCL kan? Okey, jadi M nya berapa? M molariti kepekatan 30 cm padu. Sudah. M ke tu? Salah, 0.5 mol. 0.5. Ingat ni eksperimen 1 kan? Kan? Yang eksperimen 3 tadi 1 kan? Betul tak? Eksperimen 3 baru 1 mol kan? Yang ni untuk eksperimen 1, M sama dengan 0.5 mol per dm padu. Apa lagi kita ada? V kan? V HCl berapa? 30 cm padu. Okey, cukup lah. Maklumat itu untuk kira apa cikgu buat kat sini lebih suka guna kat persamaan, nampak sikit kan. Jadi untuk pengiraan kita fokus satu yang kita tahu, maklumat yang kita boleh cari bilangan mol. Apa yang kita nak cari sekarang, soalan minta apa? Cari bahan apa? Isi padu gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Ini bulatkan yang 2 yang kita fokus ni, sebab nanti ratio ni melibatkan 2 ni. Jadi kita tanda soal situ dia nak isi padu kan, isi padu maka isi padu V, Allah Akbar, V. Okey, jadi yang pertama bilangan mol. Okey, tak buat bilangan mol. Alright, bilangan mol formulanya MV per 1000. Jadi 0.5 V 30 per 1000 dapat berapa? Dapat berapa? 0.0. Okey, 0.0. Dia nak tunjuk ni supaya nampak kan. Yang belum refresh, kita refresh balik. Kalau tunjuk skema nanti tak nampak flow. Tak nampak flow untuk pengiraan. Okey, jadi kat sini kita dah ada
bilangan mol. Okey, kat sini dah satu markah. Okey, walaupun awak tak dapat buat persamaan, jangan tinggal kira bilangan mol kerana satu markah. Okey, dan selalu yang tertinggal adalah perkataan mol. Jadi dirisaukan tak ada perkataan mol, tolak markah. Sia-sia kira. Langkah kedua yang ni yang selalu tertinggal juga, ratio. Jadi ratio ni yang kita bulatkan, yang kita tahu, yang kita nak tahu. Yang kita tahu adalah mengikut perkadaran 2 mol HCl nisbah kepada berapa mol CO2? 1 mol. Tengok perkali di hadapan kan. 2 ini 1. Jadi inilah ratio nisbah yang mesti kita ikut. Yang sebenar yang mana? Inilah yang sebenar mengikut eksperimen itu. Bilangan mol siapa ni? Sebab tu kena tulis. Nanti confuse HCl. Jadi yang sebenar adalah 0.015 mol HCl yang berlaku sebenar-benarnya dalam eksperimen ini. Ini ratio 2:1, mesti ikut nisbah. Jadi yang sebenar pun mesti bahagi dengan 2. 2 bahagi 2, 1 kat sini kan. Maka ini bahagi 2 juga. Dapat berapa? 0.0075. 0.75. 3 kali kosong 2 je. Oh, 2 je. 2 je. 0.0075 mol. Maka inilah kegunaan ratio. Menggunakan perkadaran, menggunakan ratio, kita dapat bilangan mol CO2. Okey, jadi kat situ satu markah yang selalu pelajar tinggal. Okey, seterusnya dia nak isi padu, barulah dapat isi padu. Apa formula nak cari isi padu? Bilangan mol darab ke bahagi? Darab dengan, kat sini perhatikan soalan dah bahagi siap-siap dah. Dia bagi information ini mana? Isi padu molar gas pada keadaan bilik ialah 24 dm padu per mol. Jadi jangan risau dia dah bagi dalam soalan, dia mesti bagi sama keadaan bilik 24 ataupun suhu tekanan piawai 22.4 dm padu. Jadi kena darab yang ini Okey, jadi darab dengan 24 dm padu per mol. Agak-agak unit akhir ni jadi berapa? Apa yang tinggal? Mol potong, unit akhir jadi dm. Ini pun salah satu yang selalu belajar silap. Okey, ingat sebab unit isi padu molar adalah dm padu per mol, maka jawapan akhir ni selepas kita potong mol dengan mol negatif, dm padu. Kerana markah akhir berunit yang betul sahaja diterima, jadi jawapan dia kat situ berapa? 0.18 0.18 dm padu. Jadi perhatikan jawapan akhir ni satu markah sekiranya unitnya betul. Andai kata awak pergi buat cm padu, maka hilang satu markah untuk jawapan akhir. Okey, kalau nak tukar boleh. Jadi 180 cm padu, tak ada masalah. So sama so satu markah untuk nampak skema ni yang ditarik ni pun tak ada mol. Satu dengan satu unit yang betul. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita teruskan. Okey, seterusnya. Okey, 5 markah kat situ dah dapat. Hitung kadar tindak balas purata bagi eksperimen 2. Okey, eksperimen 2, masa untuk mengumpul 50 cm padu gas adalah 30. Jadi berapa bagi berapa? Ingat, kadar tindak balas adalah perubahan per masa. Jadi perubahan apa yang kita ukur sekarang? Isi padu gas. Jadi kat sini isi padu gas berapa? 50. Masa untuk eksperimen 2? 30. Jadi 50 bahagi 30. Ini purata, jadi keseluruhan.
Satu lagi ada pada masa tertentu tu kena biasanya ada lukis graf ada pada masa tertentu kena lukis tangent tu ada tak mungkin ada, jadi kita jumpa. Okey, jadi titik perpuluhan decimal place ni untuk kadar tindak balas pun 2 titik perpuluhan 2 titik perpuluhan. Unit pun jangan tinggal, cm padu per second. Okey, jadi selesai untuk soalan ketiga. Soalan seterusnya, yang keempat. Ini kata kuncinya ataupun kata kunci soalan lah, banding, compare. Bila banding mesti ayat perbandingan. Yang selalu pelajar silat dia buat secara am. Apabila tu tinggi, kadar tindak balas tinggi, jadi tak menjawab kehendak soalan. Dia tanya banding. Jadi kita compare lah. Compare dengan siapa? Eksperimen 1 dengan 2. Asal buruk sangat highlight. Okey, lepas tu compare pula 2 dan 3. Ada 2 perbandingan. Okey, merujuk kepada teori pelanggaran. Kita dah banyak untuk belajar SMK DAB, banyaklah kita buat soalan struktur ni untuk teori pelanggaran. Muka berapa dah? Modul nilam 184, betul tak? Kita follow ni betul tak? Nazran? Nilam, modul nilam. Modul saya tak jumpa. Jumpa. Ni Amelian betul kan? 184 kan? Siapa lagi ada kat sini ni? Kita tengok sikit siapa lagi yang ada. Tuan rumah macam tak pasif. Nampaknya hari ni memang masing-masing busy kot Okey. Ni Kamila jumpa belum? 184 kalau cikgu tak silap Betul tak? Jumpa. Saya tak apa. 184. Betul? Betul. Okey, sampai sekarang ingat. Okey, jadi kalau pelajar daripada Kedah ni ada buku nilam, follow yang muka surat 184. Lupa nak standby siap-siap kat sini. Tak apa, kita nak cepat. Jadi kita tengok terus skema lah Jadi kat sini 10 markah. Jadi awak kena tahu berapa markah berapa isi nak kena ada kan. Jadi kalau 10 mestilah adil. Sini 5, sini 5. Maksudnya 5 point ataupun 5 isi lah. Sini pun sama, 5 isi juga. Okay, jadi teori pelanggaran yang ada frekuensi pelanggaran berkesan, frekuensi pelanggaran kan. Okey, kita tengok balik eksperimen 1 dan 2. 1 dan 2 kita nak compare dari segi apa? 1 dan 2 yang tak samanya apa? Suhu sahaja kan. Kepekatan sama. Jadi suhu saja kita nak sentuh. Okey. Jadi kita kena cerita suhu siapa lebih tinggi, apa kesan dia, sebanyak 5 point Jadi kita tengok skemanya 1 dan 2. Jadi dalam ayat perbandingan nampak situ sampai 5 point kat situ. Okey, jadi kita cerita dulu yang nombor 1 ni boleh jadi nombor 5. Kita boleh letak daripada nombor 5 yang last kali kan. Kalau ikut modul last kali lah kadar tindak balas lebih tinggi tapi kita dah dapat tahu kat situ melalui pengiraan pun kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi. Jadi ingat, comparison mesti jelaskan perbandingan yang wujud Jadi yang pertama, kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi. Baru kita sentuh pada faktor tadi. Faktor kenapa? Kerana suhu dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Jadi yang selalu berlaku bila minta comparison perbandingan ni, pelajar hurai secara am. Dia hafal buku kan. Apabila suhu lebih tinggi maka tenaga kinetik lebih tinggi, bla 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 bla. Jadi itu bukan perbandingan. Jadi ayat mesti dalam comparison macam ni Ingat, berapa kali ulang lah. Soalan struktur pun banyak kita jumpa ni. Okey, jadi apa kesan bila suhu tinggi? Ingat, bila suhu tinggi zarah-zarah tu dia bergetar dengan lebih tinggi, bergerak dengan lebih tinggi kan. Jadi bila pergerakan lebih tinggi maksudnya efek kepada tenaga kinetik zarah. Alright. Jadi dalam modul tu juga nyatakan kan, mesti at least nyatakan apa?
nama zarah-zarah yang terlibat at least sekali dalam isi penerangan kita. Okay. Jadi kat sini nombor 4 itu kita gunakan nama zarah, iaitu kalsium karbonat dan ion hidrogen. Jadi ini satu hal juga. Kita lihat tadi kalsium karbonat dengan HCl. Ini yang yang berlanggar kan. Cuma kita nak zarah. Jadi kita dah tahu persamaan ion, yang tinggal nanti hanyalah H+ kan. Ion hidrogen. Ingat balik persamaan ion. Okey. Jadi antara kesilapan yang selalu berlaku, frekuensi pelanggaran di antara kalsium karbonat dan asid hidroklorik HCl, maka ini salah okey, sebab zarah yang terlibat dalam pelanggaran ini hanyalah ion hidrogen. Jadi dua ini kena jelas. Okey, kalau salah ni maknanya hilang satu markah lah. Okey, jadi poin keempat, frekuensi pelanggaran di antara kalsium karbonat dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih tinggi, maka frekuensi pelanggaran berkesan dalam eksperimen 2 lebih tinggi, dapat 5 markah. Okey, kita lihat yang eksperimen yang seterusnya diminta kepada apa? 2 dan 3 2 dan 3. 2 dan 3 apa yang sama, apa yang beza kat sini? Suhu sama tetapi kepekatan 0.5, ini 1.0. Siapa lebih tinggi? Eksperimen 3 lebih tinggi. Kenapa? Follow lah muka surat 184 modul nilam, maka dapat full mark. Okey, mana jawapan dia? Okey, ini dia. Jadi eksperimen 3 tadi lebih tinggi. Kenapa? Kerana kepekatan asid hidroklorik. Eksperimen 3 tadi 1.0 mol sodium padu, yang ni 0.5. Jadi kepekatan asid hidroklorik ataupun ion hidrogen, kita guna nama zarah. Kat sini boleh guna asid hidroklorik. Bila nak cerita yang pelanggaran tu mesti ion, nama zarah. Okey, jadi kepekatan ion hidrogen ataupun asid hidroklorik lebih tinggi daripada eksperimen 2. Ada yang nak masuk ke tu? Okay. Alright, lebih tinggi daripada eksperimen 2. Dan okey, tadi tenaga kinetik. Ayat nombor 3 sekarang, bila kepekatan tinggi maka bilangan zarah lebih tinggi. Okey, jadi ini semuanya faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni, semuanya ada cikgu ringkaskan dalam video TikTok lah. Nanti cikgu akan share balik. Okey, ada simulasi. Bila tengok simulasi tu dia cepat sikit absorb, faham. Okey, tapi transfer ke ayat macam ni lah nanti. Okey, seterusnya bilangan ion. Ini yang ketiga ni selalunya pelajar tak dapat ingat Apa kesan bila pekat? Bilangan ion hidrogen dalam per unit isi padu dalam eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2. Perhatikan ayat keempat dan ayat kelima sama dengan bahagian pertama tadi kan. Kita ceritakan frekuensi pelanggaran dulu, lepas tu frekuensi pelanggaran berkesan, dan mesti mention sekali zarah. Iaitu kalsium karbonat pelanggar dengan ion hidrogen. Okey. Jadi dapat 10 markah kat situ. Okay, ingat soalan mengikut teori pelanggaran ini popular dan juga perbandingan. Jadi jangan buat kesilapan yang macam cikgu cakap tadi lah. Jangan buat kesilapan hurai secara am. Awak cerita secara am, apabila kepekatan lebih tinggi maka bilangan ion hidrogen per unit padu lebih tinggi, frekuensi pelanggaran lebih tinggi, frekuensi pelanggaran berkesan lebih tinggi, maka kadar tindak balas lebih tinggi, tetapi markahnya tak tinggi. Sebab tak jawab secara perbandingan. Soalan minta perbandingan. Mesti banding. Alright, selesai untuk soalan Terengganu.
Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa Ada. soalan? Nazran? Tak ada. Tak ada. Kan ada tadi. Okey, kalau tak ada kita tengok soalan SBP. Biasa soalan SBP power kan? Okey, kita tengok. Okey, dia aplikasi dalam kehidupan nombor 9 juga. Jadi ada dua negeri kat sini. Setakat ni nombor 9 Terengganu SPP. Okey, dua pilihan su air yang terdapat pada mesin basuh di kedai Dobby. Siapa yang selalu pergi tu, dia akan mungkin terbayang lah. Okey, ada air panas ataupun air sejuk. Berdasarkan Raja 9 pilihan suhu air yang manakah dapat membersih pakaian dengan lebih cepat? Terangkan. Jadi 3 markah. Pilih sama ada panas ke sejuk. Panas ke sejuk, 1 markah dah. Lagi 2 markah, sebab. Okey, jadi kita tengok terus skemanya. Okey, lepas tu nyatakan 2 faktor yang dapat mempengaruhi selain daripada suhu. 2 faktor pasal cerita pasal membasuh ke tak ni? Tak ada. Maksudnya 2 faktor lain. Jadi tak adalah susah sangat walaupun soalan SBP jadi pilihan kita satu-satunya pilihan yang tepat adalah air panas. Tak boleh air sejuk awak pilih. Ini bukan soalan yang jenis kita pilih salah satu betul kan. Semalam kita dah jumpa soalan apa semalam yang pilih ya atau tidak tu. Dia lupa dah. Alloy kan. Kegunaan alloy setuju atau tidak kan. Jadi ada setengah soalan kita boleh pilih ya atau tidak. Macam ini kita dah tahu suhu tinggi je baru kadar niat panas tinggi, jadi satu jawapan saja diterima, air panas. Okey, jadi mana 2 lagi markah? Penjelasan. Kenapa suhu air dalam air panas lebih tinggi? Bila nak cerita ni dia cikgu jangkakan yang nombor 2 ni pelajar tak terfikir. Sebab kita dah cerita air panas, tapi kita lupa nak cerita suhu dalam air panas lebih tinggi. Mungkin terus kepada tenaga kinetik. Okey. Jadi bila air panas, suhunya adalah lebih tinggi berbanding air sejuk. Jadi macam tadi juga soalan Terengganu, tenaga kinetik molekul air ataupun tenaga kinetik air. Kinetik air tak best. Kenapa? Kita mesti cerita zarah kan? Kita mesti cerita zarah. Jadi tenaga kinetik zarah dalam air panas pergerakannya lebih tinggi. Jadi tenaga kinetiknya lebih tinggi berbanding air sejuk. Cukuplah 2 markah. Awak tak payah sambung lah. Kadar timbal tenaga apa tu? Pelanggaran berkesan tak payah dah. Sebab dia 2 markah. Okey. So seterusnya dia minta lagi 2 lagi kan? 2 lagi formula pula, faktor selain daripada suhu. Jadi kita ada saiz bahan tindak balas, kepekatan, ada satu lagi mangkinah sebab dia tak fokus kepada situasi basuh baju. Okey. Kalau dia fokus kepada tak sesuai, sebab takkan saiz bahan. Maksudnya saiz bahan tu adalah kuantiti baju mungkin kan. Dia tak fokus kepada pasal baju. Jadi awak boleh tambah satu lagi kehadiran mangkin. Okey, seterusnya 5 markah dah. Ada beberapa markah lagi. Macam sama dengan tadi ni. So take note sikit, tengok ni. Okey, soalan SBP dengan Terengganu tadi. Nampak tak pattern dia? Lebih kurang. Cuma dia punya gambar sini pula 30 cm padu gas. Okey. Jadi seorang pelajar menjalankan 3 set eksperimen sama macam tadi, set 1, set 2, set 3. Cuma yang ni tak ada faktor kepekatan lah. Okey, kita tengok jadual. Ada kepekatan? Ada juga, diubah soal kepekatan. Nampak? Sama kan macam tadi? Terengganu. Jadi ulang-ulang lah tengok soalan-soalan yang sama ni. Kalau masuk, alhamdulillah. Kalau tak masuk, jangan marah. Itu ilmu. Okey, jadi nombor 1 isi padu kepekatan dia sama dengan yang kedua, betul tak? Cuma
Oh okey, ini guna serbuk. Ini maka ini faktor yang diubah adalah saiz. Okey. Manakala ketulan dengan ketulan sama, nampak? Jadi ada dua yang sama, jadi kita hubungkan dengan yang ni. Tetapi yang berbeza satu, ini dua kepekatan. Sini berkenaan dengan kepekatan. Adakah soalannya lebih kurang? Tulis persamaan kimia bagi tindak balasan set 3. Set 3 apa dia? Set 3 asid sulfurik dengan apa ni? Magnesium. Apa nama hasil apa nama hasilnya? Ada yang nak jawab? Ada yang nak jawab? Asid dengan logam. Apa nama hasil? Okay, hidrogen. Gas hidrogen je. Dengan garam. Garam. Okey, magnesium tambah asid sulfurik maka akan menghasilkan garam, magnesium, sulfate dan hidrogen gas. So dah balance belum? Dah balance. Okey. Write the chemical equation. Tulis persamaan kimia. Lepas tu dia nak minta sama macam tadi kan? Jeng. Bila sama ni awak pastikan ingatlah apa yang kita bincang malam ni. Kalau masuk full mark. Pada bincang. Kalau tak masuk kita anggaplah itu adalah satu ilmu kan. Okey, jadi benda yang sama macam soalan Terengganu tadi. Alright, dan kemudian nombor kejap. Nombor 1 5 markah. Okey. Jadi persamaan ni cikgu jangkakan 1 markah saja sebab tak payah balance kan. Kita tengok skemanya nanti dan pengiraan 4 markah. Tolong approve ada yang nak masuk tu? Cikgu ini masih ada ke? Okey, ada lagi. Okey, dah ada. Okey, thank you. Tak tengok skrin. Right, apa dia tadi? Ni pembahagian markah. Okey, kita tengok skema nantilah. Tapi rasanya 1 dengan 4 lah kat sini. Ataupun dia masih gunakan 2, 3. Alright, kita tengok skemanya terus. So, kali ni cikgu tak tulis lah. Dia paparkan. Ini Oh, dia guna maksudnya 2 markah juga. Sekejap. Walaupun tak payah balancekan pun okey, rezeki lah kalau keluar soalan macam ni kan. Kita tak payah ubah angka apa pun. Jadi 2 markah kat sini. Jadi standardnya macam tu lah. Soalan pengiraan 3 markah. Mana markahnya? Yang pertama bilangan mol. Jadi kita ulang balik tadi. Apa maklumat yang kita ada? Asid sulfurik juga kan? Berapa mol tadi? 0.5 0.5. Betul tak? 2 sorry. 2. Ni berdasarkan eksperimen mana ni? Salah ni. Set 3 adalah 2 asid sulfurik 2 mol 20 cm 20 cm padu. Jadi 2.0. Jadi untuk maklumat kita ada M 2.0, V adalah 20. Jadi kita ada maklumat asid sulfurik ni janganlah hilang markah dekat bilangan mol Jadi MV per 1000 dapat 0.04 mol 1 markah. Okey, kemudian macam tadi juga ratio. Jadi yang sini kita nak kira apa tadi? Bilang gas kan. Jadi fokus kepada yang kita bulat ini. Rationya antara asid sulfurik dan hidrogen gas. 1 mol, kat sini 1, kat sini 1, maka 1 nisbah kena ikut. Jadi yang sebenar mana? Yang sebenar yang kita penat kira ni. Siapa punya ni? Ini adalah bilangan mol asid. Maka ni salah ni 0.04 kan. Maka yang hidrogen pun 0.04. Dan gunalah formula yang sama macam tadi. 24, ini mol, ini dm padu per mol, maka unit akhir adalah dm padu. Okey, sama je macam Terengganu tadi. Okey, jadi pastikan kalau lepas ini tengok balik ready lah dengan soalan ini.
kita tengok oh patutlah pelik tadi set 2 dan set 3. Betul lah. Ini bahasa Melayu. Okey. Nampak sama tak macam Terengganu tadi? Sama Sama. Kalau sama, ulang-ulang lah tengok pasal ni yang ni punya Okey, jadi lagi sekali tadi kita tengok yang mana lebih tinggi, mana dia. Okey, mula-mula 1 dan 2 kan. Siapa lebih tinggi mestilah yang serbuk. Yang ni lebih tinggi. Okey. Sebab apa? Guna serbuk luas permukaan lebih kecil. Jadi cara tindak balas di set 1 lebih tinggi. Comparison 1 dengan 2 kan. Bukan 3 dengan 2. Okey. Kerana apa? Kerana saiz magnesium di set 1 lebih kecil. Apa kesan dia? Dia akan beri kesan kepada jumlah luas permukaan bagi magnesium di set 1 itu lebih besar. Jadi, yang keempat, yang kelima, frekuensi pelanggaran. Jangan lupa sekarang yang berlanggar adalah Mg dengan ion hidrogen. Bukannya dengan asid. Ingat yang tu. Jadi yang berlanggar adalah antara ion hidrogen dan atom magnesium. Jadi untuk formula ni tak ada pun tak apa. Janji bagi nama dia ion hidrogen dan atom magnesium. Kalau tak ada perkataan atom, insya-Allah diterima. Sebab magnesium itu, kalau kita cakap magnesium tu merujuk pada atom lah. Kalau ada lagi bagus. Okey. Lebih tinggi. Dan yang kelima sama juga cerita yang macam yang Terengganu tadi, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah lebih tinggi. Ingat, at least mention lah satu kali nama zarah. Nama zarah. Okey, biasanya poin yang keempat lah kita cerita frekuensi pelanggaran. Okey, set 2 dan set 3. Set 2 dan set 3. Sekarang 2 dan 3, kepekatan nombor 3 lebih tinggi, maka eksperimen 3 lebih tinggi kadar tindak balasnya. Jadi penerangan sama macam yang Terengganu tadi. Okey, kita tengok sekali imbas. 2 dan 3, set 3 lebih tinggi 1 markah, kepekatan lebih tinggi di set 2. Kena cerita kepekatan asid. Awak nak cerita kepekatan ion hidrogen pun boleh. Cuma poin yang keempat tadi ni 3, 4, 5. Bilangan kesan dia, bilangan ion hidrogen per unit isipadu lebih tinggi dalam set 3. Frekuensi pelanggaran antara ion nama dan atom magnesium lebih tinggi, dan frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah lebih tinggi. Maka 10 markah dalam tangan. Okay. Alright. Okay. Boleh ke? Masih boleh teruskan? Ada soalan? Ada. Tak ada. Tetamu kita daripada jauh. Malu kita hari ni. Tetamu lagi ramai daripada tuan rumah ni. Mungkin masing-masing dah jemu kot. Okey, ada soalan? Syarif ada, Asif ada, 4 orang. Okey. Yang lain-lain kaum hawa ni tak balas Dia tak balas Hani Camelia? Tak ada. Tak ada respon. Okey, tak apalah, biarlah dia berehat. Yang penting cikgu dah rekod ni, nanti cikgu akan upload ke YouTube dan tengoklah nanti mereka tu. Okey, lain-lain tak ada soalan? Kalau tak ada, boleh teruskan lagi. Lepas Kelantan ada Johor banyak lagi ni. Okey, ni Aloy dah semalam. Jadi kita tengok mungkin sampai Kelantan je. Mungkin yang kita tengok. Alright. Soalan nombor 9 juga. Kadar tindak balas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi rangsangan ataupun stimulus soalan sekarang dibagi dalam bentuk dialog. Okey. Jadi rangsangan sebegini lebih menarik lah, kan? Okey. So, dialog. Mak, mengapa daging perlu dipotong? Ni siapa ni? Wani. Bukan Wan, Wani. Okey, berkenaan dengan rate of reaction. Mengapa daging perlu dipotong kecil untuk dimasak?
Daging kita potong kecil, masih singkat tu masak. Asyik baik mak dia tak cerita pasal teori pelanggaran kan. Okay. Jadi ini sekarang kita cerita pasal size. Alright. So soalan pertama, satu markah. Nyatakan masuk kadar tidak balas. Tak payah bincang lah. Berdasarkan perbualan di atas, nyatakan ini pula pattern macam yang mana tadi? Macam yang Terengganu tadi kan. Bagi tahu satu faktor, lepas tu terangkan. Okay, jadi pembahagian markah ada 3. Satu faktor, satu markah, terangkan. Jadi study dulu jawab markah Jangan yang ni awak pergi buat sampai satu muka surat. Banyak lagi nak jawab, nak tengok soal. Dan nak tengok jawapan struktur lagi nak ulang balik kan. Jadi tengok markah, 3 markah, 3 isi. Okey. Alright, jadi kita terus pada skemanya. Okey, maka okey, size daging tadi. Okey, penjelasan ini 2 markah. Saiz daging kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang besar, jadi daging dapat menyerap. Ataupun siapa ada idea ayat yang lebih mudah difahami? Ada tak? Wakil daripada Kedah ada? Selain daripada daging dapat menyerap lebih banyak haba, apa lagi? Ni daging tadi. Kalau besar, contoh 500 gram. Okey, ini kecil-kecil 500 gram. Ini api. Okey. So ayat yang lain kita boleh gunakan. Jadi daging lebih banyak daging terdedah kepada haba. Itu boleh juga lebih banyak daging, luas permukaan yang lebih besar, maka lebih banyak daging yang dapat yang terdedah kepada haba, yang terdedah. Kita boleh gunakan yang terdedah kepada lebih banyak haba. Okey, 2 markah kat situ settle. Okey. Kenapa nampak sama je pattern soalan, dah 3 negeri dah ni kan. Okey, seorang pelajar lagi, 3 eksperimen. Okey, jadi kita lihat jeng. Jadi pastikan apa yang kita bincang malam ini betul-betul awak hadam. Okey, seorang pelajar punya 3 eksperimen. Jadi eksperimen 1, 2, 3 kita tengok macam tadi juga. Rasa tak payah bincang pun tak apa dah ni. Kita tengok sekali imbas lah. Faktor apa, kemudian sama je lah penjelasan dia. Okey, 1 dan 2 apa yang diubah? Come on, sama-sama. 1 dan 2 apa yang diubah? Suhu. Yang lain semua sama kan. Jadi 1 dan 2 suhu 30. Siapa lebih tinggi? Ini lebih tinggi. Kita dah boleh bajet lah. Dia akan tanya apa lagi kan. Lepas tu adakah 2 dan 3? Kenapa 2 dan 3? Kenapa bukan 1 dan 3? Dia tanya. Sebab 1 dan 3 dia ada satu kat sini makin kan. Makin dah tak sama. Satu tak ada, sini tak ada, sini ada. Suhu pun tak sama. Dia tak boleh 2 faktor yang diubah. Jadi dia takkan tanya 1 dan 3. Mana adil ada 2 pun boleh ubah dimanipulasi. Dia mesti ada 1 saja. 1 dan 2 kita ubah suhu. Manakala 2 dan 3 yang lain sama, suhu sama, yang tak samanya makin. Kali pertama kita jumpa makin, maka kita kena tengok soalan ini. Okey, yang 3 adalah berkenaan dengan kehadiran makin. Jadi bila kita makin, kita mesti cerita hadir atau tidak, iaitu kehadiran makin. Jadi kalau teori pelanggaran, apa kesan dia kalau ada makin kan? Okey, jadi pengiraan sama macam tadi. Okey, jadi tak payah bincang dah sini. Nanti awak boleh buat sendiri. Ini soalan kalau yang pelajar yang tak ada lagi boleh tengoklah soalan ni apa? Soalan mana tadi?
Kelantan baik ni, Kelantan. Okey, tak payah bincang perkiraan tak payah bincang. Lakarkan. Kita tengoklah, sebab bila lakarkan kita nak tahu lah isi padu dia. Okey, kita tengok jawapan terus tadi untuk pengiraan. Isi padu gas yang terhasil adalah 120 cm padu. Okey, jadi dia suruh lakarkan apa? Lakar bila lakar bukan lukis. Lakar ni sketching. Maksudnya apa yang perlu ada? Paksi berunit dan juga perbandingan antara 1, 2 dan 3 pada paksi yang sama, 3 markah. Eksperimen mana lebih tinggi kadar tindak balas? Yang paling tinggi. Juara mana? Come on. Tiga. Okey, yang kedua yang mana? 2. Sorak sikit. 3. Jadi bila nak lakar tu isi padu sama tak? Masa nak lakar kita kena tengok isi padu gas yang terhasil maksima sama tak? Sama. Sebab ini sama kan? Okey. Sebab dia punya bilangan mol sama. Okey, apa-apa pun terbuka. Okey, kerana isi bilangan mol sama. Kenapa bilangan mol sama? Kepekatan sama, isi padu sama, maka bilangan mol sama. Maka isi padu gas terbebasnya sama. Berapa dalam pengiraan tadi? Kita tak buat lagi kan? 120. Maksudnya kat sini ni lakaran. Kita dah tengok tadi eksperimen 3 paling tinggi kan. Jadi bila lakaran, okey, cikgu tak tahu kenapa dalam skema ni tak ada. Lebih baik ada isi padu maksima 110, tak payah cm lah sebab dah. Okey, berkenaan dengan lakaran ni, biasanya pelajar ni dia lupa nak tulis isi padu pula, unit. Jadi apa yang diberi markah dalam lakaran ini, paksi berlabel dan berunit. Apa maksud berlabel? Isi padu gas, paksi Y, bergerak balas masa bergerak balas pula. Sini bergerak balas ni adalah masa tadi kan. Okey, paksi berlabel dan berunit. Nampak? Kalau tak ada salah satu ni, sama ada awak tak label ataupun salah unit, sini pergi cm padu je, hilang satu markah. Okey, bentuk lengkung betul. Maksudnya macam ni. Dia bukan macam ni. Okey. Dan label lengkung betul. Macam mana label lengkung betul? Okey, kita perhatikan isi padu maksima sama kan. Dia punya penamat dia sini, 120. Cuma siapa yang sampai dulu? Eksperimen 2 sampai dulu pada garisan penamat. Bukan kat sini lah. Maksudnya garisan penamat ini 120. Siapa sampai dulu? Ini. Yang kedua sampai adalah eksperimen 2. Mengikut kadar tindak balas siapa lebih tinggi. Yang seterusnya terakhir adalah eksperimen 1 kan. Okey, kita tengok kecurunan pun kita tahu 3, 2, 1. Jadi ingat 3 markah ni selalu hilang markah mudah pada paksi Alright. Okay, seterusnya 3 markah dah settle. Okey, bandingkan lagi. Sama ke tak corak soalan dia. Okey. Jadi kalau soalan nombor 9 keluar soalan macam ni, jawablah soalan ini. Okey. Katakan 3 negeri kita dah jumpa pattern yang sama. Okey, dan mengikut juga teori pelanggaran. So tak payah bincang ni tapi mangkin. Okey, lupa. Yang mana ada mangkin tadi? 2 dan 3. 1 dan 2 faktor apa tadi? Suhu. Jadi tak payah cerita dah suhu. Kita nak tengok 2 versus 3 ni. Yang mana kehadiran mangkin. Dia berbeza sikit. Jadi 1 dan 2 cikgu skip sebab sama macam tadi. 2 dan 3 tak sama sebab apa? Cerita pasal mangkin. Okey, jadi yang pertama, macam tadi juga, siapa lebih tinggi? Kita cerita lebih tinggi.
Ha? Okay, sekejap. Kenapa tiba-tiba point dia ni sebenarnya point kedua ni. Ini kedua. Ini point ketiga. Okey, ini 4 dan 5. 5 markah tadi kan. Okey. So, eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 1 banding dengan siapa tadi 3 dengan 2 kan. Okey. Ni salah kait lah ni. Okey, kenapa eksperimen 3 menggunakan larutan kumpul sulfat sebagai mangkin, manakala eksperimen 1 eksperimen 2 tiada kehadiran mangkin. Tak payah digunakan tiada kehadiran mangkin ataupun tiada mangkin pun boleh. Okey, apa kesan dia? Mangkin akan menjadikan laluan alternatif tak cukup kat situ. Mesti laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah dalam eksperimen 3. Berbanding, buat ayat berbanding pun tak apa, boleh. Tak ada pun tak apa. Okey, perhatikan ayat keempat. Dia tak ada frekuensi pelanggaran. Okey, dia tak ada frekuensi pelanggaran. Dia terus kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Kalau tadi kita lihat faktor lain, ayat keempat, frekuensi pelanggaran dulu kan, mesti berlanggar dulu baru pelanggaran berkesan. Untuk mangkin, yang keempat, lebih banyak pelanggaran antara ion hidrogen dan atom zinc. Nama zarah jangan lupa. Tadi adalah ion hidrogen berlanggar dengan atom zinc. Okey. Maka frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan atom zinc lebih tinggi set 3 daripada set 1. Okey, selesai untuk negeri apa tadi? Kelantan. Okey. Kita tengoklah soalan last. Boleh? Last question? Boleh Alang-alang kita tengok. Habiskan semua kan. Kali ini dia keluar soalan nombor 10. Okey. Boleh lagi ke? Boleh raise hand sikit tengok. Ada lagi tak yang masih setia kat sini? Okey, seorang je. Alright. Nazran. Lain-lain? Masih ada kah itu? Alright. Okay, thank you. Maksudnya last question untuk malam ini daripada Johor. Okay, terumbu karang dapat diperarea. Kenapa pasal terumbu karang yang kadar tindak balas ada ke? Okay, itu garam. Tak nak cerita pasal garam malam ni. Okay, ni nombor 10B. Sebab A tu garam. Okay, nanti tak skema lah garam tu. Sebab kita tengah momentum dengan kadar kadar tindak balas. Tak nak kacau untuk yang lain. Okay, kurang satu eksperimen bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, so senang ceritanya lebih kurang saja. Okay, jadi sama-sama kita tengok 1, 2 dan 3. Apa yang sama? 0.1, 0.1, 0.1 sama. Perkataan sama. Okay, serbuk sama. Apa yang tak sama? Ni ada zinc. Mana? Ni copper tu sulfate, cuprum 2 sulfat. Sebagai apa? Mangkin. Jadi apa lagi yang tak sama yang dengan 3 ni? Serbuk. Suhu. Ada suhu ke? Oh Allah Akbar, tak nampak kat bawah. Tadi kita tengok jadual macam tu, sekarang macam ni dia jadi pening pula. Okey. Jadi apa yang akan ditanya nanti kan? Apa yang akan tanya nanti, kita tengok yang sama adalah suhu sama kat sini. Jadi mesti 1 dan 2 dia tanya kan? Sebab Allah. Sebab 1 dan 2 suhu sama tetapi 2 ada mangkin, maka sini kita pasal mangkin. 2 dan 3 ada 2 faktor. Okey. Yang ni suhu tinggi,
dan juga berkenaan dengan mangkin. Ui, dia ada dua terus Jadi yang mana satu lebih tinggi? Adakah suhu lebih tinggi ataupun yang ada mangkin? Kita tengok. Oh, ada dia bagi clue dia kat situ. Okey, jadi mana clue dia? Kita tengok masa So kadar tidak balas mana yang lebih tinggi? 1, 2, 3. Siapa first? 3. Lepas tu 2. second dan third. Jadi kat sini suhu menang lah, walaupun mangkin tak ada. Okey, jadi soalan seterusnya rasanya lebih kurang saja. Teruskan bersama kimia sama macam tadi. Purata kadar tindak balas. Okey, jadi macam tadi juga, kalau persamaan 2 markah, kadar tindak balas purata 2 markah. Lakarkan sama macam tadi. Kita tengok siapa first. Okey, bilangan isi padu sama tak nanti? Guess. Sama, sebab bilangan mol sama kan? Kepekatan 0.1 semua. Isi padu pun 20, jadi bilangan molnya semuanya sama. Maka isi padu akhir gas yang terkumpul mesti samalah. Kali ini 2 markah saja untuk graf. Kita tengok skemanya nanti. Okey, dan nombor 10 perhatikan nombor 10. So bandingkan 1 dan 2. Lepas tu 1 dan 3. Patutlah 1 dan 3, sebab kita tak boleh compare 2 dan 3 sebab ada mangkin dan suhu berlainan. Okey, cikgu bersilap tadi. Kita tak boleh compare 2 ni sebab dia ada 2 pun boleh ubah dimanipulasi. So hanya boleh ubah kat sinilah suhu 1 dan 3. Apa-apa pun tak payah fikir yang tu, tengok je soalan. Okey, jadi secara mudahnya rasanya semua boleh jawab dalam ni. Okey, kita tengok skema aja. Untuk soalan terakhir, mana dia tadi? Okey, jadi ini dia tadi. Tu kan? Johor B. B. Okey, purata tadi. Ni 2 markah. So ini 2 markah. Okey. Jadi kat sini nampak? So kat sini dia hanya bagi markah pada paksi pada label yang betul. Maksudnya eksperimen 2 lebih kenapa 2 dan 1 je? Kita tengok soalan. Okey, maksudnya eksperimen 1 dan 2 sekarang. Dia minta eksperimen 1 dan 2. Lepas tu bagi kedua-dua eksperimen. Maksudnya dia cerita 1 dan 2 lah. Okey, siapa antara 1 dan 2 tadi yang menang? Yang kedua. Sebab tu yang kedua ni lebih cepat sampai ke, kalau kita kira kita dapatlah berapa sikit padu ni sini. Awak nak tulis boleh, tak tulis tak apa. Nampaknya tak perlulah kat situ nampak skemanya tak pentingkan isi padu maksima tu Okey, yang penting dia berakhir pada suhu kuantiti yang sama Okey, tu 2 markah. Okey, so sekarang sama je macam tadi sama je macam tadi. Eksperimen 1 dan 2 tadi melibatkan apa? 1 dan 2 melibatkan mangkin, sama macam yang Kelantan tadi. Lepas tu 1 dan 3 faktor suhu, sama juga yang kita dah jumpa sebelum ini. Jadi hasil tak payah bincang lah. Awak boleh cuba buat sendiri yang mana belum buat lagi. Okey, jadi alhamdulillah selesai kita bincang hari ini. Kesemuanya adalah soalan section B sebab 9 dan 10 kan. Okey, right, sekarang dah 10.27. Ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan kelas kita? Ada apa-apa soalan? Tak ada dah. Tak ada lah Okey, lain? Ini Camelia tak ada? Tak ada. Tak
Ya, nanti apa-apa pun kalau ada kelas-kelas admit kan nanti bagi tahu cikgu lah, kita atur balik lah kelas lain. Sebab weekend takut cikgu tak ada. Tu yang buat awal-awal ni Okey. Lain-lain tetamu kita ada apa-apa soalan? Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey, ada soalan? Kita ada Daniel, Ahmad Azim, Ainul Mardiah. Ada. Okey, Syarif dengan Hasif. Apa cerita Syarif dengan Hasif? Ada soalan? Senyap. Ada lagi tak, Arif? Tak ada. Okey. Oh, Daniel. Ya, Daniel. Okey, ada apa soalan lain? Di Dian. Kita ada Alia Maisarah, kita ada Afrika. Tak ada. Cikgu? Okey, tak ada. Terima kasih. Jelas penerangan daripada Cikgu Wan. Alright, okey, terima kasih Cikgu Baini dan anak-anak didik beliau. Okay, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Okey, terima kasih semua. Okay, kalau ada lagi kita insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sama-sama.